Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada orang masuk tak? Lah tak boleh tengok lah noh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni hari apa ni? Hari ni hari Selasa. Kita nak sharekan beberapa adab dalam berkomunikasi. Di mana kalau dalam bidang macam saya, memang sentiasa boleh katakan setiap hari kita berkomunikasi dengan orang. Jadi saya nak share lah sikit yang kawan saya buat slide ni berkenaan adab-adab berkomunikasi. Sebab komunikasi ni dia besar, macam-macam kita komunikasi. Macam kalau saya lebih boleh berinteraksi dengan daripada dalam telefon, servis customer. Kalau jumpa online kita layan customer kan macam tu. Kalau dalam bidang saya macam itulah. Tapi bukan dalam tu saja. Kadang-kadang kita berkomunikasi dengan kawan-kawan macam mana, kita berkomunikasi dengan orang luar macam mana, jual beli macam mana berkomunikasi. So berkomunikasi ni besar sebenarnya cabangnya. So tapi hari ni kita nak sharekan berkenaan adab-adab dia. Okey, maksud komunikasi ataupun dari segi bahasa, pengertiannya adalah perhubungan. Okey, daripada segi istilah, perhubungan antara satu individu atau lebih secara langsung atau melalui perantaraan. Contoh email, surat, video dan telefon. Okey, dari segi istilah yang kita dapat faham dalam definisi ini, perhubungan antara dua individu maksudnya. Berkomunikasi ini melibatkan dua individu di mana contoh saya dengan simpulan-simpulan sekian-sekian. Contoh saya berkomunikasi dengan si A. So, kat situ kita dari segi istilah kita panggil perhubungan ataupun kita bagi maksud komunikasi. Kat situ dah terjadi komunikasi. Ataupun melalui telefon. Contoh bila kita telefon kita angkat call. Bila kita angkat call, itu dah jadi satu-satu komunikasi. Tapi dari segi bentuk lain lah. Macam dia bukan dari segi kita cakap daripada depan tu pun antara salah satu dia. Telefon pun salah satu, email pun salah satu dia. Video pun sama juga. Video kita berkomunikasi, contoh kalau kita buat video YouTube, kita masuk YouTube, kita buat konten, kita bagi orang tengok video tu pun jadi salah satu komunikasi. Okey, ini prinsip komunikasi dalam Islam. Okey, dia ada beberapa prinsip sebenarnya, tapi sebenarnya tak saksi ada banyak lagi, tapi ini antara yang kita pinkan, yang kita ambil, yang kita rasa boleh diguna pakai. Okey, kata-kata yang mulia, kata-kata yang benar dan jujur, kata-kata yang menggunakan bahasa yang lebih lembut, kata-kata yang baik, kata-kata yang menggunakan bahasa yang mudah, kata-kata yang tetap mengenai sasaran, memberi kesan jiwa. Okey, sebenarnya kata-kata ni sebenarnya saya nak terang secara lebih lanjut. Saya rasa semua faham kot poin-poinnya kat sini. Kata-kata yang jujur, misalnya kita kena bercakap yang benar, kita kena sembang tu, kita sembang betul je. Itu adalah prinsip komunikasi. Ini rasanya semua boleh faham. Slide ni banyak lah. 8. Okey, ini adab-adab dalam berkomunikasi. Tapi tadi kita dah sharekan berkenaan definisi apa prinsip. So sekarang kita nak masuk kepada tajuk kita yang sebetulnya, iaitu adab-adab komunikasi. Okey, yang pertama, tidak melalaikan daripada melakukan ibadah dan tanggungjawab seperti menjaga solat dan tidak abai tugas. Masuk adab-adab komunikasi ni, contoh bila kita bersembang ataupun kita berkomunikasi dengan siapa-siapa saja, kita mesti kita ingat, kita jangan terabai kita punya ibadah, dan jangan kita abaikan kita punya tugasan. Contoh, kita duduk sembang, duduk halik, sembang waktu rehat. Contoh, tengok-tengok kita terlepas waktu solat. Itu salah satu adab yang kita kata, itu bukan adab tu, benda yang kita tak sepatutnya lah. Contoh, ataupun kita duduk sembang banyak, tapi tugasan yang tugasan hakiki kita ni kita tak buat. Itu pun salah juga. Okey, yang kedua, bahasa yang sesuai, kata-kata yang sopan dan berhikmah, nasihat, menjauhi perdebatan dan gurauan yang berlebihan. Okey, berkomunikasi ni juga adab dia. Kita mesti kena jaga-jaga kata-kata kita, kata-kata yang sopan. Contoh, kita tak keluar kata-kata yang kasar, kita tak keluar kata-kata yang menyakitkan hati, ataupun gurauan yang berlebihan, maksudnya gurauan yang keterlaluan ataupun yang individu lain tak boleh nak terima. Sebab setengah anak muda sekarang ataupun orang mana-mana umum, masyarakat umum, bukan semua tapi ada segelintir yang gurauan dia agak berlebihan ataupun menyakitkan hati individu lain. Itu bukan antara yang kita kena elakkan lah, sebab bila bergurau pun ada had dia. Kita takut kita individu yang satu lagi takut terasa hati, dia jadi kot lain lah. Kita tak syok benda tu. Sebab so, daripada kawan lagi jadi tak berkawan. Itu dia yang kita tak maulah, kita hindar. Okey, yang seterusnya, tidak sebar fitnah, membuka aib, hindari gosip, kutukan, mengadu domba dan tidak memberi gelaran buruk kepada seseorang. Okey, ini antara adab-adab juga. Jangan kita sebarkan fitnah, sebab
Seperti mana kita tahu, berkomunikasi takut kita menyebarkan benda-benda yang palsu ataupun benda yang tak fakta, tak ada hujah, ataupun kita tak tahu benda tu sahih ke tak, kita pergi sebar fitnah. Benda tu juga jadi salah. So bila dalam ada komunikasi, kita mesti menjaga benda tu. Kita tak buka aib siapa-siapa, sebab kalau kita buka aib nanti Allah takut Allah ganti balik. Allah buka aib kita balik kan. Allah Alam, takut juga benda tu minta simpang. So aib orang pun kita kena jaga. Walau contoh sahabat kita tahu, sahabat kita biasalah sahabat kadang-kadang dia pun nak cerita kita, dia pun punya masalah. Masalah yang dia pun cerita tu kadang-kadang masalah aib dia pun sendiri. So kita sebagai sahabat, kita kena jaga dia pun punya aib tu elok-elok. Jangan kita pergi duduk cerita sana sini, kata dia ni macam ni, kita buka aib dia rata-rata. Itu dia salah satu. So sebab bila kita buka aib kawan, nanti kawan tu dia jadi malu, dia jadi segan dengan kita. Dan so itu ada antara yang kita kena hindar lah. Seterusnya, sesuai masa dan tempat, tidak guna gadget dalam masjid, tunggang mutu dan sesama berkunjung hari raya. Tunggang mutu dan semasa berkunjung di hari raya. Okey, ini maksud dia komunikasi sesuai masa dan tempat lah, ada komunikasi tu. Yang huraian itu tidak guna gadget dalam masjid, tunggang mutu dan semasa berkunjung hari raya. Ini rasa macam point, saya tak sure dengan huraian dia, tapi sesuai masa dengan tempat tu betul ya, tepat lah. Kita sebelum kita nak berhujah ataupun kita nak komunikasi, kita nak buat apa-apa, mesti kita kena tengok masa dan tempat. Maksud dia macam point yang saya cakapkan tadi yang mula-mula, iaitu kita tak abaikan tugas tadi tu kan. So kita kena tengok tempat juga. Contoh kita nak komunikasi waktu kita rehat, kita nak orang panggil apa, nak kuatkan lagi kita punya ikatan dengan kawan, silaturahim, itu tak ada masalah. Tapi kalau contoh kalau kita dalam keadaan kita duduk bekerja, kita duduk bersembang, kita dalam keadaan kita duduk dalam masjid, kita tengok orang tengah duduk witir, orang tengah duduk apa panggil wirid, solat semua, kita duduk bersembang dengan kawan sebelah, itu jadi macam kita tak ada adab lah kat situ. Kita kena tengok tempat juga. Orang tengah duduk baca doa ke apa, kita duduk bersembang kawan tu, jadi tak beradab juga. Okay, yang seterusnya maklumat yang sahih. Tidak sedar maklumat palsu, menjauhi perkara dusta dan bohong. Maklumat sahih. Okey. Maklumat sahih ni macam saya cakap tadi, kita sebelum kita nak sembang apa-apa berkenaan isu-isu semasa ataupun apa-apa saja berkenaan info, kita kena pastikan maklumat-maklumat kita nak sampaikan kepada orang tu adalah sahih. Sebab sekarang macam contoh lah kan, kita pasal, sebab sekarang ni nak viral senang saja kan. So kadang-kadang kita tak tahu benda tu sahih ke tak, kita terus viralkan benda tu. So benda tu disalah. So ada adab sebelum kita komunikasi, kita pastikan maklumat yang kita nak cerita ataupun kita nak sampaikan kepada siapa-siapa tu adalah sahih. Kita tak sebarkan maklumat palsu, menjadi dusta dan bohong. Sebab bila kita dah viral, contoh benda tu tak betul, benda tu salah, kita dah buat kita dah buat benda yang tak baik lah, benda yang orang kata apa, kita pun kalau kenal kat batang hidung kita sendiri pun, kita pun tak mahu kalau boleh, kita pun nak hindar benda tu kan. So kita pun macam tu juga dengan orang. Okey, ni saya ambil hikmah menjaga adab berkomunikasi kepada individu. Ada lagi tak? Okay. Ada lagi 2 slide. Hikmah menjaga adab komunikasi kepada individu. Okey, yang pertama, meningkatkan ilmu agar dapat membezakan antara baik dan buruk. Okey, meningkatkan ilmu, hikmah dia apabila kita beradab dengan orang, hikmah yang kita dapat adalah kita meningkatkan ilmu. Sebab apa? Kalau kita sembang dengan orang, kita komunikasi dengan orang yang berilmu ataupun yang kita kongsi ilmu, kita kongsi cerita yang ataupun surah-surah, kita dah dapat ilmu, kita dapat meningkatkan ilmu kita daripada kita tak tahu langsung, kita dapat ilmu walaupun sikit kan. Okey, berakhlak serta contoh kepada orang yang lain. Contoh kalau kita sembang benda yang baik kepada orang lain, contoh kawan kita yang sebelah ni dia dengar kita sembang, dia pun dia kawan aku ni sembang benda yang baik bagi dia pun, contohi dia pun apa panggil, follow kawan dia punya cara kan. So kita dah dapat satu pahala. Contoh macam tu lah. Kita dah yang ketiga, mudah menyelesaikan masalah kerana saling bertolak ansur. Ini semua faham kuasanya. Dipandang tinggi kerana peribadi mulia. Sebab kita bila kita jaga adab, kita jaga bukan adab komunikasi saja, segala adab. Kita jumpa orang, adab ni macam-macam ada semua. Bila kita jaga adab-adab ni, kita selalu orang akan pandang tinggi kita.
orang tak akan pandang remeh-temeh kat kita. Diredai Allah SWT kerana mengamalkan adab yang mulia. Dan seterusnya, hidup aman dan harmoni kerana sifat persefahaman yang ditunjukkan. Seterusnya, mesra dan berpaduan hukum kerana saling bertoleransi. Dan seterusnya lagi, menjauhi salah faham supaya masyarakat dapat hidup bersatu padu. Dan yang terakhir, dapat bertukar pendapat supaya masyarakat maju. Okey, contohlah dalam kita cerita pasal berkomunikasi ni kan, kadang-kadang kalau kita ada perselisihan faham antara satu sama lain dengan kawan, kita jangan, contoh kita sebagai pihak ketiga ataupun kawan yang satu lagi, contohkan A kata dengan B, kita sebagai C, kita jangan, contoh A macam teluh perasaan kat kita macam ni, kita nampak dari situasi tu B yang salah. Tapi kita tak boleh terus judge kata B yang salah. Kita tengok pula daripada A, B pula macam mana. So kat sini kita kata kita sentiasa kena bertukar pendapat dengan orang. Kita luahkan orang, kita tak boleh dengar satu belah pihak. So benda tu takut jadi fitnah ataupun jadi benda tu salah. Lain yang kawan tu buat, lain kawan tu dapat. Macam tu lah lebih kurang. Okay, kita punya slide pun dah habis. Habislah. Baru 10 minit. Okay, tak ada apa. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh komen. InsyaAllah saya cuba terjawab. Ada orang komen tak? Kalau ada siapa-siapa nak komen, boleh komen dekat bawah. Baby nak makan? Makan lah. Yasmin lah. Makan lah. Bukan, mana boleh makan? Kena buat balik kau. Tak mau yang madu, tak sedar yang madu. Tak mau ke aku nak kirim, aku tak mau pegang. Nak agak lah tapi nasi. Yang goreng besar. Tapi nama tak mau. Kuasi lah. Kuasi lagi bagus. Nah, duit. Nah. Nama nak yang goreng, sayur bendi, kuasi. Kepok. Sebelah kasih itu. Okay, kalau tak ada pertanyaan ke? Kalau boleh bertanya, boleh tanya sambil-sambil. Kau nak mana asin atau buat kuah asin? Biasa dia bagi bawah. Kau kot. Empat. Betul sikit sangat lah tu. Empat lah tu. Datang, skor, apa Goreng tak? Goreng tinggi. Kuah asin. Ayam? Aku yang masak dalam. Tak mau yang masak. Diet. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita beralih ke Kak Sis Gina. Aku ada dapat pertanyaan. Macam mana nak rotate ni? Macam mana aku nak rotate? Tak payahlah. Okay. Okay, kita ada lagi masa lebih kurang dari 1 minit. So, siapa-siapa ada pertanyaan boleh komen kat bawah. Kalau tak ada tanya pun tak apalah. Saya tunggu. Pentingnya ilmu untuk orang manusia zaman sekarang ni kata pentingnya sama orang manusia ni kena ada ilmu. Aku ulang balik apa orang kata je. Tengok kod untuk orang tengok kod kat media. Pentingnya ilmu. Saya tu tak tengok.
Abang tak pergi keluar aku dalam ni. Okey, dah cukup 50 minit. Okey. Okay. Assalamualaikum. Jumpa lagi esok. Bye.